Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Awayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pertama-tama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat sama-sama berkumpul dan berhimpun pada malam yang mulia ini. Sama-sama kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dengan kita dapat melaksanakan kefarduan salat fardu maghrib secara berjemaah, yang mudah-mudahan amalan tersebut akan mengundang rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga panjatkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kerana telah menghimpunkan kita di dalam majlis ilmu pada malam ini. Yang mudah-mudahan majlis ilmu ini juga akan mengundang rahmah dan keberkatan serta keampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah." Barang siapa yang menjalani satu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Dan tidaklah satu kaum itu berhimpun fi baiti min buyutillah, di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, kerana untuk membaca kitab-kitab Allah dan mempelajari, melainkan turun ke atas mereka illa nazala alimus sakinah, ketenangan, wa ghashiyatuhum rahmah, dan dilimpahkan mereka itu dengan rahmah, wa haffathumul malaikah, kemudian malaikat menghamparkan sayap-sayap mereka, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah Taala menyebut nama mereka di langit. Jadi mudah-mudahan apa yang kita buat ni termasuklah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Jadi berbetulan kita berada pada 25 Rajab, sebagaimana kita maklum, yang mana atas pandangan hak yang masyhur, berlakunya satu peristiwa yang sangat agung ke atas diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Maka pada malam ni kuliah jemputan saya nak sentuh sikit jelah berkaitan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ambil tafaul, ambil keberkatan daripada bulan Rajab, 25 Rajab.
insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita selalu dengar daripada surah Al-Isra ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina wa huwas samiul basir. Maha suci Allah, maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam bermula daripada Masjidil Haram Makkah hingga ke Masjidil Aqsa di Palestin. Yang kami telah berkati kelilingnya, yakni keliling Masjidil Aqsa, supaya kami memperlihatkan akan tanda-tanda kekuasaan kami, dan dialah Allah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Surah Isra ayat pertama. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berhajat untuk membicarakan tentang Isra Mi'raj ni secara panjang lebar lah, sebab masa kita terhad. Jadi mungkin kita dapat ambil beberapa pengajaran lah yang terdapat dalam peristiwa Isra Mi'raj. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi jelas menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Isra tersebut. Allah Taala memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam. Jadi pada waktu malam, mengikut satu pandangan ulama yang merupakan pandangan hak masyhur dan jumhur pandangan lah, itu berlaku pada malam Isnin 27 Rajab, setahun setengah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Lebih kurang umur Nabi 51 tahun setengah lah. Jadi pada malam tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam Hijr Ismail di Baitullah bersama dengan bapa saudara Nabi, kemudian Hamzah dan Ja'far bin Abi Talib. Lalu datanglah malaikat, 3 orang malaikat, Jibril, Mikail dan 1 malaikat, yang diarahkan oleh Allah supaya membelah dada Nabi, disucikan hati Nabi daripada dengan air Zam-Zam sebanyak 3 batil. Kemudian diisi hati Nabi dengan emas yang penuh dengan hikmah dan iman, lalu ditutup dan dijahit tanpa ada bekas dan kesan. Lalu bermula daripada itulah berlakunya peristiwa Isra. Nabi dibawa keluar daripada Masjidil Haram, didatangkan satu binatang daripada syurga yang diberi nama sebagai Buraq, binatang yang terpantas dan binatang yang terlalu laju, yang juga pernah digunakan oleh baginda Nabi Ibrahim AS sewaktu baginda Nabi AS ingin menziarahi isteri baginda dan anak baginda, Nabi Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam di Makkah pada suatu ketika dahulu. Jadi mengikut pandangan Abu Sa'id bin Al-Musayyab, binatang yang sama jugalah yang ditunggangi oleh Nabi pada malam tersebut. Binatang tersebut berwarna putih, kata ulama, mengikut daripada hadis Nabi, yang mana kecil sikit daripada baghal, besar daripada keldai, dan dia mempunyai kelajuan yang teramat pantas. Sekali dia menjangkau, sekali dia melangkah, maka terus hilang di mata. Kemudian dengan binatang tersebutlah Nabi dibawa berjalan. Itu maksud subhanalladzi asra bi 'abdi. Maha suci Allah telah memperjalankan hamba-Nya, yakni Nabi Muhammad, lailan, pada waktu malam, minal Masjidil Haram, bermula daripada Masjid Haram di Makkah. Daripada naik Buraq nak pergi mana? Ilal Masjidil Aqsa, kepada Masjidil Aqsa. Tapi sebelum daripada kita nak huraikan ayat ni, kita nak undur sikit. Yang mana Allah Ta'ala dia memulakan ucapan tersebut dengan subhana.
Maha suci Allah, Maha suci Tuhan yang. Demikian dalam ayat surah Al-Isra Allah Ta'ala memulakan dengan subhana, Maha suci. Mana Maha suci Tuhan daripada segala kekurangan, daripada segala sifat-sifat yang naqais, yang tidak layak sama sekali berada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada lafaz subhana ni ataupun disebut sebagai tasbih mempunyai kelebihan dan fadilat yang tersendiri sangat besar di dalam agama kita, sehingga didatang kepada kita beberapa hadis pula tentang kelebihan bagi orang yang mengucapkan akan subhanallah, sebagaimana hadis yang disebut oleh, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah alfa marratin fi kulli yawmin faqad ishtara nafsahu minallahi bima'na a'taqaha minan nar. Sesiapa yang mengucapkan subhanallah 1000 kali pada tiap-tiap hari, maka sesungguhnya dia telah menebus diri dia daripada Allah, dengan bahawa, dengan makna dia telah dimerdekakan oleh Allah daripada api neraka. Demikian juga ada hadis datang kepada kita, kata Rasulullah, man qala subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marratin fi kulli yawmin ghufirat dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri. Sesiapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi 100 kali pada tiap-tiap hari, nescaya diampunkan akan segala dosa-dosanya, walaupun dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan sekalipun. Asal inilah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim. Kemudian hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, man sabbahallahu mi'atan marratin bil ghadah wa mi'atan marratin bil ashi kana kaman hajja mi'ata hajjatin wa man hamidallah kadzalika kana kaman ghaza mi'ata ghazwatin wa man hallalallahu kadzalika kana kaman a'taqa mi'ata raqabatin wa man kabbarallahu kadzalik lam ya'ti ahadun yawmal qiyamati bimithli ma utiya bihi illa man qala mithlahu aw zada alaihi. Hadis panjang. Kerana lebih kurang mafhumnya Nabi SAW sebut, siapa yang menyebut subhanallah 100 kali pada pagi dan 100 kali petang, maka seolah-olah pahalanya seperti orang yang mengerjakan haji sebanyak 100 kali. Kemudian siapa yang mengucap alhamdulillah pula pagi 100, malam 100, maka pahalanya seperti orang yang ghaza dengan makna orang yang berperang di jalan Allah 100 kali perang. Demikian pula orang yang mengucapkan la ilaha illallah 100 kali pagi, 100 kali petang, maka pahalanya seumpama orang yang telah memerdekakan hamba sebanyak 100 orang hamba. So pahala dia. Dan siapa yang mengucapkan kabbarallah, takbir, yakni Allahu akbar 100 kali pagi dan 100 kali petang, lam ya'ti ahadun yaumal qiyamati bimithla ma utiya bi. Tidak didatangkan, tiada didatangkan seorang pada hari kiamat dengan seumpama barang yang didatangkan dengan dia, illa man qala mithlahu aw zada alaihi, melainkan mereka yang mengucap seumpamanya atau lebih atasnya. Dan hadis ni dan perkara ni juga dikuatkan dalam hadis yang lain. Nabi SAW sebut at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samai wal ard. Alhamdulillah, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah, orang yang menyebut alhamdulillah tamla'ul mizan, so pahala dia. Mana dengan sebut alhamdulillah akan memenuhi mizan. Mizan tu maknanya timbangan yang akan ditimbang segala amal kita kelak. Dengan menyebut sekali alhamdulillah akan memenuhi mizan.
Dan subhanallah walhamdulillah ma bainas sama'i wal ard. Dan lafaz subhanallah dan alhamdulillah ni pula dia memenuhi barang yang di langit dan di bumi. Insya-Allah. Jadi cukup besarlah tentang kelebihan berkait dengan zikir-zikir yang disebutkan tadi. Mudah-mudahan kita dapat beramal lah. Paling kurang kita bacalah 100 kali pagi, 100 kali petang. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 100 kali pagi. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 100 kali petang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dari kalangan orang yang az-zakirin, orang yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk pada cerita dah di semula. Dia panggil kalau ni dia panggil istitra. Cakap lepas tu berhenti sekejap, masuk bab lain, lepas tu sambung balik. Dah dipanggil istitra. Jumlah mu'taridah ni dah. Kemudian Maha Suci Allah tadi dia telah memperjalankan baginda Nabi pada bermula daripada Masjidil Haram Mekah tu dah ilal Masjidil Aqsa. Aqsa mana? Masjid Aqsa mana? Alladhi barakna haulah, yang telah kami memberkati akan sekelilingnya, akan sekeliling Masjid Aqsa. Jadi daripada perjalanan Nabi bermula daripada Masjidil Haram pada malam Isnin 27 Rajab setahun sebelum hijrah Nabi ke Madinah sampailah kepada Masjid Aqsa, itulah dinamakan sebagai Isra. Isra. Kemudian Mi'raj pula waktu dalam hadis lah. Dalam hadis Nabi SAW cerita banyak, iaitu Mi'raj maksudnya naik. Naik daripada mana? Daripada Masjidil Aqsa dan naik ke langit, melepasi 7 petala langit. Kemudian masuk kepada Baitul Ma'mur. Nabi tengok pergi kepada 7 ataupun 8 tingkat syurga. Nabi tengok ziarah pula 7 lapis neraka. Nabi naik pula Sidratul Muntaha. Nabi naik kursi Arash. Nabi naik pula Hadratul Kursi, sehinggalah berjumpa dengan Allah bila kaifiyah, dengan ketiadaan kaifiyah, dengan tanpa boleh kita gambarkan lagu mana Allah. Di mana Allah kita belajar dalam sifat 20 mukhalafatuhu lil hawadith, tidak serupa dia dengan segala perkara baharu, tidak serupa dia dengan segala makhluk. Allah Ta'ala tidak bertempat, Allah Ta'ala tidak berjirim, tidak berjisim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak terikat dengan masa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak bertubuh badan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak beranggota. Demikian demikian. Allah Ta'ala bila mithal, tidak ada misal yang boleh diumpamakan dengan Allah. Dia panggil bila kaifiyah, kita beriman dia. Jadi benda ni sepatutnya dia, kita setahun sekali cerita benda gini ni, kau kuat iman. Tapi kadang-kadang setengah tepat tu jadi kau teruk. Dengan asbab cerita ni, hak molek-molek ada iman jadi kafir balik. Pasal apa? Dia nak sabit cerita ni, nak kata Tuhan duduk atas langit. Molek-molek dah pegang Tuhan tu tidak bertempat. Mukhalafatul hawadith. Bila mari dengar ada ustaz yang cerita tentang Isra Mi'raj, akhir sekali nak keluar natijah Allah tu bertempat daripada Isra Mi'raj. Mana di langit? Masya-Allah. Ni bahaya akidah orang yang berpegang Allah di langit. Ini akidah yang tidak bertepatan dengan akidah Quran dan hadis. Ada gitu. Ni bukan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Bukan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ingat molek, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah iaitu akidah yang dipegang oleh baginda Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan para ulama. Ahli Sunnah wal Jamaah sama sekali tidak berpegang Allah Ta'ala berada di langit, bahkan di atas aras sekalipun. Pada gini, kalau orang ngaji sifat 20 faham dia ni. Batu sifat 20 ni barakah. Sifat 20 kaedah yang disusun oleh ulama usuluddin, ulama ulama ilmu kalam ni sangat-sangat barakah. Bahkan bukan setakat barakah, diwajibkan ke atas setiap orang kena belajar supaya apa? Supaya dia dapat membezakan di antara Khaliq dengan makhluk. Supaya dia dapat bezakan antara Allah dengan makhluk.
Orang yang tak dapat beza Allah dengan makhluk ni, orang tu masih lagi tidak beriman. Orang ni tak panggil beriman lagi. Orang tak boleh nak beza Tuhan dengan makhluk ni tak panggil beriman. Makhluk tak kenal lagi. Jisim pun tak kenal. Dalil tu boleh kata Tuhan bertepat. Tak kenal tu makhluk. Tak kenal makhluk dah barang tu. Masya Allah. Ini bahaya. Orang yang iktikad Allah berada di langit sebagaimana makhluk duduk atas langit, sebagaimana makhluk duduk atas singgah sana ni, raja yang berada di singgah sana, waktu tiada khilaf ulama. Tiada khilaf ulama bahawa telah kufur dia, telah bantah iman. Ada pun orang yang iktikad Tuhan di langit, tapi di langit atas arah hak layak dengan dia. Ada buah itu. Awak ni berlaku khilaf ulama. Dipanggil orang pegangan mujassimah ghairu sharih. Ni mujassimah ghairu sharih. Hak tadi Tuhan dah wangi arah pak Tuhan lalu. Waktu dipanggil mujassimah sharih. Waktu ittifaq ulama, sepakat ulama kafir dah mana. Adapun Tuhan di langit, tapi di langit hak layak bagi dia. Awak ni mujassimah ghairu sharih. Ini baru berlaku khilaf ulama sama ada kafir ataupun tidak. Bahaya akidah seumpama ni. Ada setengah pandangan, tapi pandangan orang kata tetap kufur. Ada pun pandangan muktamad tak kufur, tapi akidah yang fasik, akidah yang dosa besar, dan akidah yang mubtadi', akidah yang bid'ah. Orang yang berpegang Tuhan di langit, tapi yang layak bagi dia. Mana ada seumpama ni? Dibaik tu biar ayat Quran tu Tuhan kata, Tuhan ayat Quran lalu lebih pada ulama besar. Mengapa belaka ke ayat Quran? Berapa ratus ribu hadis mu ingat. Mu ambil ayat Quran tu, dah ayat Quran lain dah ambil. Lepas tu kita nak faham Al-Quran hadis ni bukan kita boleh faham satu-satu ayat. Dia kena guna, dia kena faham semua. Kena menggabungkan semua dalil-dalil. Ada gini. Memang ada dalil kalau kita baca pada zahir makna, seumpama tu makna dia. Tapi adakah maksud dia lagu tu? Lepas tu kena ngaji pula. Waktu panjang lebar pula. Ayat mutasyabihat, ayat muhkamah, lagu mana kita nak berinteraksi dah. Tu dipanjang lebar pula. Waktu tak boleh bicara sini lah. Waktu ahli dia boleh lah. Cuma kita nak ambil ayat yang seumpama tu, nak buat sebagai etikad kita, bahayalah. Itu bahaya. Dia kata bahaya pula Quran. Bukan bahaya Quran. Kita faham gitu tu bahaya. Faham sebagaimana pahaman kita yang tidak berpadan dengan pahaman ulama tu bahaya. Ada gini. Itu kita kena faham balik tu. Jadi bahaya kalau kita tak faham balik. Jadi ada setengah-setengah tempat. Jadi bahaya pula cerita Isra Mi'raj ni. Comel kita, tapi ngelah pegang Tuhan duduk atas langit. Mana dalil dia ni? Nabi naik atas langit Mi'raj. Beres. Habis kira-kira. Sepak 20 dah mengaji. Habis kira-kira. Mari beriman, balik jadi kafir. Ada apa? Ni kata bahaya. Kalau kita tak ada asas ilmu agama, sangat-sangat bahaya. Ada sebab tu kena ada pengajian ilmu sepak 20 kena ada. Jangan putus. Habis sambung pula. Kita faham pula. Tapi sentiasa membicarakan tentang sifat 20. Lepas tu bahagian tauhid lah. Tapi ada lagi ilmu fiqh tasawuf kena ada juga. Jadi itu makna Mi'raj. Jadi cuma kita nak kait beberapa peristiwa lah. Oleh kerana masa 8.15 dah. Jadi cuma panjang cerita dia ni. Nak ambil beberapa peristiwa lah. Daripada Nabi daripada Masjidil Haram tu nak pergi ke Masjidil Aqsa. Nabi naik burak kan, laju burak. Jauh juga tu nak pergi ke Masjidil Aqsa tu, Palestin tu. Beratus kilo juga. Tapi dalam sekejap saja. Walaupun sekejap jadi lama tak? Kenapa lama? Nabi diperlihatkan dengan pelbagai gambaran peristiwa yang berlaku. Kalau kita kira dalam kitab Kifayatul Muhtaj tu lebih kurang 20 peristiwa Nabi diperlihatkan oleh Allah. 20. Kalau nak cerita berlaku 20 ni, barangkali pukul 12 malam baru siap. Faham lagi? Pasal nak pun cerita sutir tu pula lama.
Orang nak cerita pasal hak masyitah tu pula, orang jalan bolok je tu masyitah. Nabi ada juga masa perjalanan tu Nabi wangi kubur masyitah. Ada cerita Jibril cerita lah. Ke mana kisah masyitah. Masyitah. Masya-Allah, seorang perempuan dan ahli keluarga dia orang yang beriman di zaman Firaun, sanggup menggadaikan nyawa kerana iman, sanggup menggadaikan nyawa kerana Islam. Tengok, sanggup mengorbankan diri dia, anak dia hak dalam masih lagi nyusu kerana agama Allah. Masya-Allah. Sehingga Allah Taala abadikan Allah Taala abadikan kisah dia ni dalam peristiwa Isra' Nabi tu. Mulianya masyitah. Masyitah ni gelaran. Masyid ni tukang sisir rambut. Jadi masyitah perempuan yang menjadi tukang sisir rambut bagi anak Firaun. Itu antara kisah ni. Panjang lebar bodoh lah kita nak rekah. Jadi dia beriman dengan Allah, tapi dia kerja dengan Firaun. Lalu dia menzahirkan keimanan dia di hadapan Firaun, sehingga dia dibunuh oleh Firaun di dalam kawah tembaga yang dipanaskan sehingga menggelegok air, direbus hidup-hidup 4 beranak, Masyitah, suami dia dan 2 orang anak dia, kerana mempertahankan iman dia. Itu Masyitah. Itu rekah kita cerita. Dan Nabi SAW juga diperlihatkan dengan berbagai-bagai peristiwa. Antaranya ialah Nabi tengok ada satu kaum, ada satu kumpulan ni tengah-tengah naik borok ni. Tengah-tengah naik borok, tengok ada sekelompok manusia yang mana dia menjadikan kepala dia tu dihantuk dengan begitu kuat pada batu yang sangat besar, sehingga hancur kepala dia. Dia ambil batu, lekum dia katak kepala dia, sehingga hancur kepala. Bila hancur kepala, lalu Nabi SAW sebut tiba-tiba jadi molek semula. Jadi molek semula. Maka dia ambil batu tadi, dia katak semula kepala dia sehingga hancur. Demikianlah keadaan tu berterusan tanpa henti. Ada gini, berterusan tanpa letih. Tak ada berhenti-berhenti dah, tak ada, non-stop, tak ada berhenti langsung. Kalau kita atas dunia ni wah letih kok, berhenti rehat kejap. Rehat dulu. Ambil apa lepas tu sambung dah. Tak ada berhenti rehat. Lekum pada hancur, Tuhan buat balik semula. Katak pula. Allahu Akbar. Ni Nabi digambarkan seumpama tu. Tapi tak ada lagi, tapi gambaran yang bakal diterima oleh manusia yang ingkar kepada Allah di hari akhirat kelak dalam neraka. Lalu Nabi tanya Jibril, wahai Jibril, siapakah mereka ini? Maka jawab Jibril alaihissalam, mereka inilah orang yang bermudah-mudah dengan sembahyang. Orang yang bermudah-mudah dengan sembahyang. Allahu Akbar. Satu ayat dirahmati oleh Allah. Disebut bermudah-mudah dengan sembahyang, dia memberi 3 maksud pengertian. Ingat molek. Bermudah-mudah dengan sembahyang, yang pertama memang tak sembahyang terus. Tak sembahyang terus. Wah, ni memang balik awal. Bermudah-mudah dengan sembahyang. Yang kedua maksud bermudah-mudah dengan sembahyang ialah orang yang sembahyang sangat, orang panggil tak mementingkan sembahyang dalam hidup dia. Sembahyang dengan makna hanya time waktu-waktu lapang saja. Mana kalau dia sibuk tak sembahyang, ada masa baru sembahyang. Ini panggil orang yang bermudah-mudah dengan sembahyangnya kok. Ingat molek ni? Time dia ada masa baru sembahyang. Sibuk sibuk kita meeting gitu gini, yang sembahyang. Time ada masa kita pergi sejid ular. Dah ni. Pandai. Jadi Tuhan kena ikut dia pula, bukan dia kena ikut Tuhan. Ini orang panggil bermudah-mudah dengan sembahyang. Kita sibuk tak ke mana pun, tak ada alasan. Malaikat hilang akal, barulah boleh tak sembahyang. Lagi mana ada akal, wajib sembahyang. Hatta sekalipun kita tak berupaya dah nak bangun, nak ambil sembahyang, nak berdiri, nak tutup aurat, lepas tu pula di tubuh kita ada najis. Tak berupaya kita untuk melakukan, nak membersihkan najis, tak berupaya nak berdiri, tak berupaya nak tutup aurat. Tapi akal masih ada.
tetap kita berkewajipan sembahyang bila masuk waktu. Wajib sembahyang kau. Bila akal dia. Bayangkan. Tak boleh nak bangun dah sekalipun. Wajib sembahyang lagi. Melainkan akal hilang dah. Tak sedar dah. Koma dah. Itu dah ni. Ni akal dia lagi. Cuma zahir tak boleh nak bangun. Tak boleh nak bangun. Seteruk kan. Tapi akal dia. Masuk waktu sembahyang. Wajib sembahyang. Orang tak sembahyang. Masya Allah. Ni masuk dalam hadis. Orang yang bermudah-mudah dengan sembahyang. Ni ramai ni. Ada kalangan masyarakat kita. Benda ni kena kabur homo. Kena kabur. Masih lagi tak sedar tentang perkara ni. Masa sihat sembahyang. Tak nak jaga sembahyang masa dia sihat. Kena balik jemaah surau masjid. Tapi tanya sakit tak sembahyang. Mama gitu. Masya Allah. Ni masalah ni. Masalah besar. Dia kata kan agama tu Islam. Agama itu kan Islam tu mudah. Dia kata tak membebankan. Kita sakit apa nak sembahyang? Dia tak faham. Mari mana seumpama ni? Mari daripada tidak memahami akan ilmu hak sebenar. Memang Islam tu mudah. Tapi tidaklah bermakna Islam tu boleh dipermudahkan. Apa maksud Islam tu mudah? Maksudnya Islam tu mudah, kamu tetap sembahyang, tapi kamu sembahyang hak yang kadar kamu mampu kan. Jadi kamu mampu sembahyang macam mana? Diri mampu tak? Tak. Duduk tak mampu. Tidur boleh. Sembahyanglah tidur. Itu mudah. Tapi semata-mata kamu sakit, tak perlu sembahyang terus, itu panggil bermudah-mudah dengan agama tu. Tak sakit tak sembahyang terus. Dia kata agama kamu dah. Itu bermudah-mudah. Bukan agama tu mudah. Agama tu mudah mana? Dah kamu tak mampu nak sembahyang duduk, sembahyang ngirinya, baringnya. Itu suruh belajar bab sembahyang tanya sakit. Masa kita sihat ni. Bab tanya sakit, aku tak reti nak sembahyang tanya sakit. Itu nanya, dah kali tak sembahyang dulu. Lepas tu kena beza. Kalau kita belajar kitab fiqh, dia ada syarat wajib sembahyang, dia ada syarat sah sembahyang, lain-lain tu. Orang yang faham, orang yang reti beza antara dua ni, maka dia faham lah. Syarat wajib tak banyak. Islam, akil, berakal, balik, kering darah daripada hid nifah. 4 ni. Cukup 4 ni, masuk waktu wajib sembahyang. Islam, berakal, siapa umur balik belakang tu. Berakal akan gila. Lepas tu tak ada kering darah hid nifah. Kalau lelaki sama tidak. Kalau perempuan ada masa-masa dia. 4 ni ada wajib sembahyang masuk waktu. Tapi kena molek tanya sembahyang tu ada halangan-halangan yang tak boleh nak menyempurnakan syarat sah. Itu syarat sah. Lepas tu suka belajar tu syarat sah, syarat untuk nak menentukan sama ada sembahyang dia tu sah atau tidak. Syarat wajib nak tentu orang ni wajib atau tidak. Kena sembahyang ke tak? Bila dia ada cukup syarat wajib, kena sembahyang. Dah tak boleh nak cukup syarat sah. Tak boleh nak cukup syarat sah, dia tak membatalkan syarat wajib. Lagi. Orang yang syarat wajib mana antaranya? Suci daripada hadas, suci daripada najis, menghadap kiblat, tutup aurat. Betul dah ni? Kan? Tiba-tiba tak boleh nak sempurnakan. Contoh. Kita kata orang yang ditahan oleh orang jahat. Wal'ayadha billah dalam jari yetok langan bolak itu dalam jari. Ada air tak ada tanah. Ada gini. Dia tak ubi air tak ubi tanah. Kita tahan kita dalam penjara. Macam mana? Pakaian tak ada. Tanya masa ratus sembahyang, nak ambil sembahyang tak boleh. Kiblat kita tak tahu macam mana. Wajib tak sembahyang? Wajib tak? Kalau gitu kau, kalau faham orang kita kau, tak payah sembahyang dah. Masa apa? Kita tak ada pakaian. Tak cukup syarat sah. Tu syarat sah pakaian, tutup aurat. Syarat wajib cukup, maka tetap kamu wajib sembahyang. Semua syarat sah tak cukup. Bila tak cukup, wajib sembahyang. Tapi bila kamu kembali kepada keadaan normal, kena qada semula. Faham tak? Sembahyang tetap sembahyang. Gitu. Tapi ramai benda ni tak berlaku gitu. Dalil boleh tengok di wad hospital masing-masing lah. Baik di Kemambang baik, di Terengganu baik, di Seluruh Malaysia baik. Orang buat kajian dah, JAKIM buat kajian.
Kurang daripada 10% pesakit-pesakit dari kalangan orang yang beragama Islam yang tidak solat apabila duduk dalam wad. Bayang, kurang daripada 10% tu benda yang sangat besar tu. Bayang kan? Tak kita yakin tu pun tahun berapa? Tahun lama dah. Allah ni tahu nak lagu mana. Biasa kohol ni kohol teruk biasa. Bayangkan ramai lagi orang tak sedar. Tak semayang. Masya-Allah. Tengok ni. Habis tengok dalam peristiwa ni orang yang bermudah-mudah dengan semayang, dia akan ambil batu, dia akan hampuk atas kepala sehingga hancur lebur, lalu dia akan dikembalikan semula keadaan kepala dia, lalu dia hampuk sekali lagi sehingga berterusan keadaan tu tanpa henti. Allahu akbar. Orang yang bermudah-mudah dengan semayang. Yang kedua. Yang ketiga, masuk orang yang bermudah-mudah dengan semayang ni ialah, tengok ni, orang ni takut ni. Orang yang tak pernah tinggal semayang. Semayang tak pernah tinggal. Akan tetapi semayang yang dilakukan oleh dia tadi tidak bertepatan dengan ilmu. Semayang yang dia buat tanpa didasari dengan ilmu. Bila tiap-tiap amal yang buat tanpa dengan ilmu, maka amal tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Tiap-tiap amalan yang dia lakukan, tiap-tiap seseorang yang beramal dengan satu amalan yang tidak bertepatan dengan apa yang telah kami perintahkan, dengan makna dia buat tanpa belajar, maka amalan dia tertolak. Tu dia. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maduhu mardudatun la tuqbalu. Dalam kitab Ibn Ruslan sebut, tiap-tiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tertolak, tidak diterima. Berat ni. Batu comel dah semayang, tapi semayang kena upgrade. Semayang hak mana diterima? Semayang dengan akidah yang sebenar. Akidah tauhid sifat 20 batu. Semayang hak mana yang diterima? Semayang hak yang ada ilmu fiqh, fardu ain cukup. Dia mengetahui akan segala syarat-syarat semayang, rukun-rukun semayang, syarat sah bagi rukun. Dia pelihara daripada perbuatan-perbuatan perkara-perkara membatalkan semayang. Dia tahu, dia belajar betul-betul. Dan semayang hak mana diterima oleh Allah? Semayang yang ada ilmu tasawuf, fardu ain dalam semayang. Semayang ni diterima. Semayang hak mana diterima? Semayang yang ada ilmu akidah, semayang hak ada ilmu fiqh, semayang hak ada ilmu tasawuf, fardu ain. Ni semayang yang diterima oleh Allah. Orang yang semayang tanpa tiga ilmu ni, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ini berat ni. Mayang. Orang cekung muka, khau muka. Orang tegur sikit, marah lagi. Mayang. Habis mana perangai gitu? Itu nak menunjuk bahawa semayang hak dia buat tak beri bekas pada diri dia. Sebab apa? Cek semayang kan? Semayang belajar tak? Ilmu akidah belajar ke tak? Tasawuf belajar ke tak? Padahal hak wajib belaka. Semayang tapi penuh dengan dendam. Semayang tapi hati penuh dengan dengki. Semayang tapi hati penuh dengan takabur. Allahu Akbar. Ini orang yang tidak memahami akan falsafah semayang. Dia hanya buat-buat ikut adat. Tengok orang ni kita pecing dah, ada waktu kerja dah ni. Tak sibuk dah, semayang sejik. Atas jalan tu je buat. Mari ibadat kepada Allah tu semata-mata kerana tak ada arah dah. Tak ada gimana dah. Masya-Allah. Bukan kerana nak menjunjung sebenar-benar perintah Allah. Bukan kerana nak membesarkan perintah Allah, tapi kerana tak ada arah dah. Pecing dah, tak arah. Kalau gagah lagi, haru. Nak macam orang muda kau, duk congik muta lagi. Habis nak arah dia ni. Tua lah. Contoh ni, kat sini lah, kat lain. Contoh. Ada arah dah. Sejik. Kosak gitu je sejik. Ada nilai perbuatan ni di sisi Allah. Ni. Tu dia. Waktu kita takut tu. Jadi semayang hak yang sebenar-benar ialah semayang yang ada ilmu dalam. Lepas tu 3 ilmu tak ingat lagi dah. Dah. 3 ilmu tak ingat lagi. Tauhid, fiqh, tasawuf. Saya di mana-mana pun tak ada mengajar hak tinggi-tinggi, tak pandai. Hak belajar tinggi lah. Hak fardu ain je. Kalau belajar tinggi-tinggi pun, kalau kita asas tak ada, nak pergi mana?
Lagi mana agak. Dan berlaku banyak tempat seumpama ni. Berlaku banyak tempat seumpama ni. Belajar tinggi-tinggi tapi asal tak ada. Masya Allah. Ni molek belajar apa? Tafsir. Masya Allah tafsir. Alhamdulillah. Bagus. Belajar apa? Belajar apa nama? Sirah. Sirah bagus. Alhamdulillah. Sirah pula benda. Bincang yang fardu kifayah. Bincang pula pasal yang kan sirah ni ada hak yang tak fardu ain, fardu kifayah. Bincang hak fardu kifayah tu. Hak sejarah-sejarah lama-lama tu. Kerajaan Abbasiyah, Osmaniyah, kerajaan Umayyah. Bagus alhamdulillah. Tapi fardu ain ada belajar. Kitab fiqh fardu ain ada. Tasawuf fardu ain ada apa? Tauhid fardu ain ada. Duduk mayat tu ada tempat seumpama tu. Ini kita tak ambil seumpama ni, jangan rugi. Bukan nak kata belajar sirah, belajar tafsir tak molek dah, bukan. Tapi kita kena tahu apakah kedudukan kita belajar ilmu ni dengan ilmu tu. Ada yang ni, ilmu tafsir sepakat ulama tak wajib fardu ain belajar. Tak belajar pun tak dosa. Tapi belajarlah sebab dia fardu kifayah. Dan kita belajar, kita dapat menguatkan iman. Tapi kalau tak belajar dosa tak? Tak dosa. Belajar tafsir. Tapi jangan tak belajar lah. Tapi nak ayat fardu ain ke tak? Tak fardu ain. Demikian sirah. Nah, demikian kita kata ilmu hak lain. Hadis umpamanya. Itu fardu kifayah. Hak wajib 3 ni. Tauhid, fiqh, tasawuf. Tapi setengah tempat, bukan semua, tapi setengah tidak ada. Lebih-lebih lagi ilmu tauhid. Itu kau jarang ni. Padahal ni lah orang panggil hak paling besar sekali. Hak ni lah modal kita nak menghadap Tuhan ni. Hak ni lah yang nak menjamin kita lepas daripada neraka yang kekal abadi. Tauhid. Ada lagi ni. Sebesar-besar ilmu ialah ilmu mengenal Allah. Orang yang tak kenal Allah tak ada iman. Orang yang tak ada iman kekal neraka. Orang yang tak ada iman amalan dia Tuhan tak terima, amalan tertolak. Tak ada. Orang tak kenal Allah ni bukan. Tapi ilmu tauhid dikesampingkan. Ilmu tauhid letak nombor 3, nombor 4, nombor 5. Itu masalah. Ia beza dengan belah-belah Kelantan, belah Papua ni beza. Belah nu dia tauhid. Pasal dia tahu hak mana hak mana. Ada ni. Tuan-tuan nak faham tak tauhid ni apa? Ilmu paling penting. Kalau tauhid tak betul, pandai dari mana pun fiqh, ibadat beribu tahun pun tak ada nilai. Habaan mansurah, debu berterbangan, hapu gitu je. Tak ada nilai. Kalau tauhid tak betul. Macam tadi, Pak Siti tadi, tauhid tak betul. Tuhan di langit. Itu antara salah satu contoh orang yang tak ada akidah. Orang tak belajar ilmu tauhid. Pegang Tuhan atas langit. Hacu debu amal dia. Itu bahaya. Itu satu contoh. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain yang akibat daripada tak faham ilmu tauhid betul-betul boleh menyebabkan rosak akidah dia. Bahaya sangat-sangat. Allahu Akbar. Lepas tu belah-belah fatwa ni, tauhid dia utama. Bab tauhid ada, bila tauhid betul, mati dalam keadaan benar-benar mentauhidkan Allah, wajib syurga. Wajib syurga. Hak neraka nak lapis tu, hak tu confirm terlepas dah. Nak lapis neraka, hak tu kekal abadi. Neraka 7 lapis. Mengikut jumhur mazhab, mengikut jumhur pandangan ulama, neraka ada 7 lapis. Lapisan yang pertama, hak tu tak kekal. Hak tu disediakan untuk orang beriman yang durhaka kepada Allah. Adapun lapis yang kedua sampai lapis yang ke-7 patak tu, hak tu kekal abadi selama-lama. Disediakan untuk siapa? Untuk orang yang mati dalam keadaan kafir. Untuk orang yang mati dalam keadaan akidah tak betul. Untuk orang mati dalam keadaan akidah rosak. Ni bahaya. Ni tempat di salah satu kekal. Tapi kalau orang mati dalam keadaan iman betul, nak lapis di bawah tu confirm tak akan masuk. Tinggal lagi lapis yang pertama. Lapis pertama nak selamat mana? Itu kena datangkan ihsan pula. Kan ihsan pada dalam hadis Jibril, Nabi Jibril mari jumpa Nabi, tanya Islam, tanya iman, tanya ihsan, itu. Jadi agama terbina atas 3.
Islam, iman, ihsan. Nak selamat ketujuh-tujuh daripada neraka tadi, mesti kena buat mari belaka. Islam, iman dan ihsan. Ihsan ni ihsan, maksudnya kita mentaati segala perintah Allah, sama ada zahir ataupun batin. Faham tak? Perintah zahir batin. Perintah batin mana perintah batin? Tahu tak perintah batin? Kena wali awak tahu perintah batin. Perintah zahir tahu. Perintah zahir umpamanya, kalau perintah suruh semayang, itu perintah zahir. Kalau perintah larangan buat. Faham tak ini? Daripada perintah zahir mana? Minum arak, itu dipanggil larangan zahir. Zina, riba, itu larangan zahir. Kita tinggal. Kemudian mana pula perintah batin? Hak mana suruhan batin, larangan batin? Yang mana sama je kedudukan ni. Wajib kena taat. Mana larangan batin? Itu bersifat dengan ghadab, marah, bersifat dengan hasad, dengki, bersifat dengan takabur, sombong, bersifat dengan sum'ah, riya dan sebagainya. Kalau tengok dalam kitab Penawar lebih kurang ada 10 larangan batin. Wajib kita kena mengaji, kita kena buang dalam tubuh kita, dalam diri kita. Sebab apa? Sebab tu larangan Allah. Diharamkan kita bersepakai dengan sifat-sifat. Hari ini sama je hukum dia. Berjudi, minum arak dengan deki, sombong, marah, riak, sama je hukum dia. Haram belaka. Sama level. Itu kata judi, hak nak ni judi, tak ada. Tengok zina, hish kalau zina, bagus. Habis dia sombong, apa? Sifatnya sombong apa? Sombong dia benda dalam tubuh. Deki, lambok-lambok dalam tubuh dia, dalam hati dia, tak buang, tak tinggal tu. Tak apa pun tak. Padahal sama level je haram belaka tu. Pasal apa? Sebab tak belajar. Macam mana nak selamat? Jadi nak selamat daripada neraka yang pertama, kena ada ihsan. Mana kita taatlah kepada Allah, sama ada zahir ataupun batin. Nak taat perintah Allah ni dah kena ada ilmu, kena belajar. Nak tahu perintah Allah hak mana, larangan Allah hak mana, itu kena ada ilmu. Sebab itulah jadi jatuh wajib ke atas kita kena belajar ilmu. Ilmu hak mana? Ilmu fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Itu jadi wajib. Sebab ilmu ni untuk menjaga kita daripada perkara-perkara yang Tuhan larang. Itu ilmu 3 ni. Lagi tu. Mudah-mudahan Allah Taala bagi faham lah. Sebab Allah tak ada ilmu ni teruk tuan-tuan. Amal dia Tuhan tak terima. Dalil tengok betapa pentingnya ilmu bagaimana kita beramal. Dalam kisah ni pun ada sebenarnya saya nak kait, tapi dah 40 dah. 40 dah. Ada 2 kisah. Yang pertama sekali, masa Nabi ni kita rekah cerita Nabi dah lepas dah Isra'. Padahal ada banyak cerita kisah-kisah dia tu. Kalau orang mengaji kitab ambil masa 2 minggu nak habis kitab cerita pasal Isra' saja, Isra' Mi'raj saja. Jadi Nabi sampai di Masjidil Aqsa, Nabi semayang, Jibril azan, kemudian turun para malaikat di langit, bidadari-bidadari pun turun daripada langit kerana nak berjumpa, nak melihat akan wajah mulia baginda Nabi SAW. Dan turun juga roh, arwah segala para anbiya dan mursalin. Lepas Nabi beri salam, Nabi dah penuh masjid. Nabi cang tapi Nabi tak tahu siapa. Kemudian Jibril iqamah, lalu Jibril pun tarik tangan Nabi bawa ke mihrab, lalu menyuruh Nabi menjadi imam. Pada gini, lepas daripada sembahyang, maka barulah Jibril beritahu bahawa sekalian yang berada masjid ialah arwah segala para nabi, para rasul yang terdahulu, dan ada para malaikat dan ada bidadari di 2 masjid yang menjadi makmum kepada Nabi. Ini isyarat betapa besarnya kedudukan baginda Nabi Muhammad SAW. Besarnya kedudukan ni, Masya Allah. Ada gitu. Apa bidadari tu nak jadi makmum ni? Habis roh para rasul, para anbiya ada belaka jadi makmum kepada. Isyarat bahawa dia ni penghulu bagi segala nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah
satu orang, satu hamba Allah, satu makhluk Allah yang terlebih mulia di sisi Allah, melainkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi akidah kita ni. Jadi akidah kita. Wajib kena pegang seumpama tu. Orang yang pegang ada lagi manusia, makhluk yang lain yang lebih daripada Nabi, orang ni iman dia tak sempurna. Orang ni iman dia bermasalah. Orang ni akidah dia boleh rosak seumpama. Jangan baik-baik itu. Dalam hati kita wajib kena letak Nabi Muhammad ialah makhluk hamba Allah yang paling lebih sekali. Sejak daripada awal kejadian makhluk sampai hari kiamat, dia paling lebih. Di dunia baik, di bumi baik, di akhir di langit baik, dia yang paling lebih. Di dunia baik, di akhirat baik, dia yang paling lebih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa tu? Nabi pun naik langit. Naik langit itu adalah cerita dah. Ke mana? Diturunkan tangga, diceritakan dalam kitab. Waktu kita rekah Nabi naik langit pertama, Nabi naik langit kedua, Nabi naik langit ketiga, sampai Nabi naik langit ke-7. Nabi jumpa dengan nabi-nabi terdahulu di langit tu. Langit pertama Nabi jumpa Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa, Nabi Yahya, langit ketiga Nabi jumpa Nabi Yusuf, langit keempat Nabi jumpa Nabi Harun, Nabi Idris, langit kelima Nabi jumpa Nabi Harun, langit kelima Nabi jumpa Nabi Musa, langit keenam Nabi jumpa Nabi Musa, langit ketujuh Nabi jumpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan setiap langit tu setiap daripada langit tu terdapat 70,000 malaikat yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap langit, tingkatan langit tu, setiap tingkatan ada 70,000 malaikat. Ini sebagaimana disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Muaz. Setiap daripada langit tu ada 70,000 malaikat yang sedang ibadah kepada Tuhan dengan gaya masing-masing. Langit pertama 70,000 malaikat ia ibadat ke Tuhan dengan keadaan qiyam, berdiri je. Berdiri tanpa gerak, tanpa duduk, tanpa sujud, rakaat tak ada. Sampai hari kiamat. 70,000 malaikat. Kemudian Nabi naik langit kedua, Nabi tengok ada 70,000 malaikat sedang beribadah kepada Allah dalam keadaan rokok saja. Rokok je. Begini. Rokok je. Tak bangun-bangun, tak duduk-duduk, malaikat kan. Kalau macam kita letih tidur dah. Gitu, 70,000. Masya-Allah, tu langit kedua. Langit ketiga terdapat 70,000 malaikat yang beribadah kepada Allah dalam keadaan sujud. Sujud je. Jadi langit ketiga tu Nabi naik. Lalu langit ketiga tu juga Nabi SAW beri salam kepada malaikat tersebut, sehingga malaikat tersebut bangun mengangkatkan kepada mereka kerana nak menjawab salam Nabi SAW. Yang kat kepala jawab salam. Waalaikumsalam. Nabi beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kat kepala dia jawab salam. Lepas jawab salam Nabi, terus dia sujud semula sampai hari kiamat tak pakai. Maka dengan sebab itulah hikmah daripada tersebut, maka dijadikan sembahyang kita 2 kali sujud. Ambil daripada perbuatan malaikat yang ada di langit ketiga. Langit keempat, Nabi tengok ada 70,000 malaikat yang beribadah kepada Allah dalam keadaan duduk tasyahud macam kita ni. Langit kelima ada 70,000 malaikat yang beribadah kepada Allah dalam keadaan bertakbir saja. Bukan takbir, tasbih. Berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Langit keenam ada 7,000 malaikat yang beribadah kepada Allah dalam tasbih. Takbir, salam. Allahu akbar, Allahu akbar. Dan langit ketujuh Nabi melihat ada 70,000 malaikat yang beribadah kepada Allah dalam keadaan mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak berhenti sampai hari kiamat. Maka dengan sebab tu marilah berkenan dalam hati Nabi. Kenal dalam hati Nabi. Faham tak? Nabi suka dengan perbuatan malaikat tu. Alangkah maknanya bagus ni kalau Allah Taala menjadikan kami ni dapat beribadah kepada Allah sebagaimana ibadah para malaikat. Mari dalam hati Nabi seumpama tu. Dengan asbab itulah Nabi naik lagi tu diwajibkan sembahyang. Sembahyang yang kita buat ni mari mana? Mari daripada himpunan segala amal ibadah para malaikat yang ada pada 7 pertaruhan ini. Himpunan. Ada gini. Oh, masya-Allah. Besar sembahyang itu. Lepas tu pula kata Muaz bin Jabir, orang yang sembahyang 2 rakaat aja. Tapi sembahyang itu betul, sembahyang itu sempurna
maka akan diberi pahala dia sebanyak mana malaikat yang berada di 7 petala langit. Masya-Allah. Sebab apa? Sebab sembahyang yang kita buat ni terhimpun segala ibadah para malaikat di 7 petala langit. Ada belaka ibadat para malaikat. Hebat ada umat Nabi Muhammad. Hebatlah. Lepas tu Nabi Musa dia macam jadi sikit lah. Pasal tak beri kepada dia dulu. Beri kepada Muhammad aja. Masya-Allah. Cuma nak cerita nak tarik ni, bila Nabi dapat kefaduan sembahyang asal 50 kan. Kurang-kurang ni maklum kita kan. Sehingga jadi 5 atas nasihat Nabi Musa. Tapi pahala dikekalkan 50. Waktu kita maklum juga tu. Jadi benda ni kita kena cover ke orang-orang muda supaya mereka menghargai anugerah sembahyang ni. Sembahyang ni bukan beban, tapi sembahyang ni anugerah, kurniaan Allah. Allah Taala nak bagi hadiah besar. Bukan beban. Besarnya ni kalau kita nampak ni. Bayang kita buat 5 dapat pahala 50 waktu. Tidak boleh kurangkan pahala sebagaimana hak asal diwajibkan 50. Ada gini, masya-Allah. Adalah pahala amalan yang dilakukan oleh malaikat yang ada dalam 7 petala langit. Jadi nak cerita dia tu, bila Nabi dah dapat kefaduan sembahyang ni, Nabi pun turun bumi semula. Nabi turun di Mekah sebelum pada waktu subuh. Nabi jalan semalam lepas waktu Isyak. Balik semula Mekah sebelum subuh. Apa lagi yang dapat dah ni syariat sembahyang ni. Sembahyang subuh tu Nabi sembahyang. Masuk waktu subuh tu Nabi sembahyang lagi. Sembahyang lagi subuh tu. Subuh tu sembahyang lagi. Tak sembahyang lagi kan. Jadi memang dah. Ustaz-ustaz main ngajar dah kan. Tak sembahyang lagi. Start Nabi sembahyang waktu zuhur. Padahal turun ke bumi sebelum subuh. Lepas turun ke bumi subuh-subuh tu, dapat dah syariat sembahyang ni. Masuklah waktu subuh. Patutnya masuk waktu subuh. Sembahyang dah tapi tak sembahyang lagi. Sebab apa tak sembahyang ni? Sebab apa? Sebab malaikat Jibril tak turun lagi. Nak ajar Nabi tentang sembahyang hak sebenar. Tengok. Maka sini orang panggil benda hikmah yang sangat besar bagi kita orang yang berakal. Tengok Nabi buat. Padahal Nabi ni kekasih Allah, manusia yang paling mulia. Dan Nabi tengok sendiri dah bagaimana perbuatan malaikat yang menyembah Allah, yang beribadah kepada Allah. Kalau kira Nabi boleh dah nak reka kokoh dah sembahyang dah. Dia tengok diri dah malaikat, dia boleh dah. Dia tengok diri dah. Oh, ada malaikat pertama duduk berdiri, malaikat kedua rokok. Tapi Nabi bila turun ke bumi sebelum subuh, masuk waktu subuh Nabi nak sembahyang lagi. Sebab apa? Sebab tak ada lagi guru yang ajar dia sembahyang. Siapa? Malaikat Jibril. Tak turun lagi. Dia nak sembahyang. Zuhur baru turun, baru ajar. Jibril jadi imam, Nabi jadi makmum. Barulah sembahyang. Barulah ada pengajaran hari ni. Nak rayaknya amal, kalau buat tanpa ilmu berat, pandai pada Nabi lagi kita ni molek. Mayang ikut orang, tak belajar molek. Nah, ikut je. Ambil mayang ilmu hak lama pondok dulu. Masya-Allah. Tak pernah nak betul Fatihah, tak pernah nak betul salam, tak pernah nak betul takbiratul ihram, tak pernah nak betul tahiyat akhir, tak pernah betul selawat. Macam mana kita sembahyang? Padahal tu hak wajib semua orang kena betul tu. Orang salah bacaan tadi tak ada sembahyang ni. Dan ke mana pula banyak tuan-tuan kali kita rokal satu-satu. Lepas tu dia kena buka kitab pekor. Dia tahu lah syarat-syarat sembahyang. Nak sembahyang kena suci daripada hadas. Hadas tu berapa nama? Ngaji dia. Hadas besar lagu mana? Hadas kecil lagu mana? Nah, apakah yang menyebabkan hadas kecil? Apakah yang menyebabkan hadas besar? Lagu mana nak menghilangkan hadas kecil? Lagu mana nak menghilangkan hadas besar? Apakah larangan ketika berhadas kecil? Apakah larangan ketika hadas besar? Ada tak belajar? Larangan ketika berhadas kecil, haram dia buat. Larangan ketika berjunuk tahu tak? Berjunuk dengan hadas besar pun kita tak boleh nak beza. Berjunuk, bila sebut junuk, tahu tak junuk di lagu mana? Junuk pun kena balik kita tak berhenti. Lagu mana? Orang yang berjunuk, 6 perkara haram dia buat. 6 perkara. Belajar tak 6 perkara? Kena balik hari-hari duk buat amal. Tak sedar buat benda haram. Dah jadi. Atau kata orang yang tak ada ilmu teruk. Patut ilmu nombor 1. Buat amal kena ada ilmu.
Orang berjunuk 6 perkara haram dia buat. Orang yang haid nifas 10 perkara yang haram dia buat. 10 perkara. Tak jadi 10 perkara. 10 perkara. 10 perkara ada. Kalau sini kau benda ni boleh tengok. Boleh tengok betapa banyaknya orang yang mengabaikan belajar ilmu fardu ain. Bila kita nampak, bila dia beramal, orang nampak salah. Nampak salah. Oh, punya tak belajar ni fardu ain. Sebab jelas-jelas buat salah. Nampak tak? Nampaklah bahawa dia tu meninggalkan kewajipan belajar fardu ain. Sebab hak asas pun dia salah. Wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan kehadiran saya pada malam ini beri orang panggil dia. Beri rasa semangat nak mendalami lah. Kita belajar dengar tu comel dah. Malam-malam kita dengar, cuma kita upgrade sikit lagi, dengar tu dengar benda. Dia tak pandai kita dengar, tak ada telinga ikut pandai lah orang nak mengajar benda pun, asal aku dengar sudah. Tak pandai lagi. Silibus benda hak nak dengar tu. Silibus benda. Silibus fardu ain ke tak? Kena upgrade sekali. Kalau duk main ceramah, patah sekira, ceramah. Dan fardu ain mana? Halal haram mana? Sah batal mana? Sadah ke kau? Jadi kena ada benda tu. Kita dengar-dengar tapi cari pula majlis tu hak mana hak yang ajar ilmu fardu ain. Hak mana ada mengajar kitab tauhid, hak mana ada mengajar kitab fiqh, hak mana ada mengajar kitab tasawuf hak fardu ain. Tu kita pergi dengar. Cari molek tu. Lepas tu guru tu pula kena tapis. Banyak benda tu. Pula lagi banyak fitnah akhir zaman. Orang hak kadang-kadang hak mengajar, orang hak tak layak pun mengajar. Dia tak belajar pun tapi dia mengajar orang. Ni ada. Dia sekadar baca je. Dia baca, dia faham sendiri dia pun mengajar orang. Bahaya gini. Dia tak belajar. Dia tak belajar kitab tu. Dia tak berguru pun tentang ilmu tersebut secara terperinci. Tak. Tapi dia baca hak rumi, dia pun faham sendiri. Lepas tu jajar orang kapal orang amal seumpama tu tadi. Wala ayyabillah. Ni nyanyi korang lah. Orang nyanyi pakai title ustaz belaka. Tak beza mana kita. Ni fitnah akhir zaman. Ni fitnah akhir zaman. Pakai nak jadi ustaz belaka. Tapi tak belajar mana. Dia tak berguru betul-betul. Kitab tu sebut dari segi ilmu tertib, disiplin ilmu tak mengaji molek, mengaji celup gitu. Patu baca sendiri, patu hajar orang ramai. Dah kali sesat orang ramai jadi. Ni bahaya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Lebih-lebih lagi ilmu akidah. Ilmu akidah ingat molek. Dalam kitab Aqidatun Najin ada, dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Syekh Muhammad Zain. Syekh apa nama? Dah silap Syekh Muhammad Zain dah. Dia kata haram belajar ilmu akidah dengan orang yang bukan ahli. Haram. Orang yang tak mahir ilmu akidah, orang yang memang tak mahir, orang yang dia sendiri pun tak belajar ilmu akidah, tiba-tiba nak mengajar orang. Mengajar salah, pula salah berat. Tuan-tuan, kita kena beriman dengan qada-qadar. Sama dah dengar. Semua yang berlaku qada-qadar, sama dah dengar. Tapi kita ada usaha, kita ada pilihan. Sama kau dengar tu. Lepas tu makmum pun tanya, dah pilihan kan tak ada qada-qadar. Dah kita ada pilihan pula mana ustaz? Dia pun hormat. Ustaz pun jawab. Wah qada-qadar tu Tuhan yang tahu. Tuhan tahu, tapi apa yang kita buat kita. Apa yang kita pilih kita, bukan Tuhan. Kita pula dia hormat. Ada orang tinggal jangan gitu. Tadi kata segala-gala qada-qadar. Bila dia tekan pula, dah qada-qadar kita mana? Mula dah keliru dah. Tiba-tiba tu bik natijah, qada-qadar kita, hak kita, ikhtiar usaha kita, hak kita mutlak tak termasuk qada-qadar. Tuhan hanya tahu dah pula ni. Ada ngajar gitu. Qada-qadar dah lepas. Ada hak pula hak perkara jahat. Qada rukun iman kenal kan? Dulu mari dah mengajar dia bab rukun iman kenal. Beriman dengan qada baik, qada jahat. Qada jahat tu benda. Qada jahat. Tak ada nak buat, tak berani nak apa. Kufur dan maksiat. Tengok kitab Hidayatus Sibyan dia kata. Qada jahat benda iaitu panggil benda untung jahat. Apa maksud untung jahat? Yang ni kufur dan maksiat.
qada Allah. Pegangan tu pegangan kita. Apa tu nak letak mana ikhtiar usaha supaya kita tak ada jabariyah. Tu kena belajar belaka. Pegang hak tu saja sehingga menafikan ikhtiar usaha pada zahir, jadi jabariyah, ada ke kau. Macam mana kita nak duduk jadi ahli sunnah molek? Tak boleh jadi jabariyah, tak boleh jadi mu'tazilah, tak boleh jadi qadariyah, macam mana? Bukan mudah. Tak kena buat jadi qadariyah, mu'tazilah. Tak kena buat jadi jabariyah. Itu je. Bahaya ni. Tak main molek benda ni bahaya. Ada kata penting ilmu gini ni. Kalau orang yang tak mendalami betul-betul, tiba-tiba dia nak ni, kita pun tak pandai mana ke? Tak pandai. Kita memang tak pandai benda gini. Tengok belajar juga lagi. Belajar. Lepas tu kalau Terengganu ni, kita ramai tu guru semua. Cuma hak yang ilmu hak betul-betul gini ni, dia tak masyhur mana, tak sahur. Orang hak ulama betul-betul ulama ni, dia tak masyhur mana. Tak gitu masalah. Tu antara ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Orang hak betul-betul ada ilmu, dia tak sahur. Hak sahur ni hak yang tak berapa nak alim mana. Ada hak sahur betul-betul, tapi ada je hak sahur, hak alim macam mai mengajar sini tu guru saya. Tuan guru Syekh Abu Samah Ustaz Hanafi tu memang alim sungguh dia. Dia alim sungguh, tu guru kita tu. Ada mana nak tag dia memang alim sungguh dia. Ada. Tapi hak kebanyakan yang alim lagi tak ada orang tak kenal. Hak memang pengajian hak yang memang diiktiraf. Duduk pondok puluh-puluh tahun. Duduk pondok puluh-puluh tahun, duduk berguru dengan guru dia. Beratus-ratus kitab dah khatam daripada satu ilmu kepada satu ilmu. Habis dia kuasai tapi tak ada orang kenal. Tu di akhir zaman. Hak betul-betul alim. Dia kena cari waktu itulah. Cuma adalah saya boleh saja tuan-tuan kalau nak ikut. Mari ke bumi kita, ke bumi kemama kita ni. Masjid Sultan Ahmad. Saya nak promote ni, tu guru saya. Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar. Itu guru saya. Saya tu guru maknanya kita dengar gitu yang pun tak kenal kita tapi kita ambil manfaat ilmu daripada itu makna guru kita lah. Tapi dia tak kenal saya tapi kita ambil manfaat, kita dengar apa dia ngajar. Itu maksud berguru. Tapi tak kenal saya. Saya dengar dia ngajar jadi saya banyak ambil manfaat daripada ilmu dia. Jadi dia mari ke bumi kemana? 2 minggu sekali. Mari Masjid Sultan Ahmad. Sabtu malam Ahad. Minggu pertama dengan minggu ketiga. Pergilah dengar. Itulah ilmu hak sebenar. Ilmu hak yang memang bawa kepada kita kembali kepada Allah. Nak bawa kita hak asal je. Balik kepada ilmu syariat tauhid, ilmu syariat fiqh, ilmu tasyariat tasawuf. Hak asal. Dan kalau kita dengar, istiqamah dengar, maka kita akan sedarlah betapa banyaknya kesalahan yang kita buat sebelum ni. Percayalah buat lagi. Percayalah. Rupanya tapi syarat dia kita begitu dalam keadaan hati kita bersihkan hati kita. Jangan ada sifat-sifat sombong, jangan ada orang panggil kita rasa diri kita dipandang, yang kita buang dulu. Kita pergi, kita nak terima kebenaran. Insya-Allah Allah tunjuk pada kita. Itu antaranya. Hagilah hari Sabtu malam Ahad, minggu pertama dan minggu ketiga. Masya-Allah daripada Terengganu mari gitu. Mari ke mama kita. Tapi kurang sambutan di Kemama. Kalau di belah Terengganu ramai orang, masya-Allah. Kalau tuan guru Ustaz Wan Junaidi ni ramai belah Kemama. Kalau belah Terengganu dia mengajar, kalau masjid tu masjid lapang tu penuh orang. Lepas tu ada kitab lah ke budak seorang-seorang hak nadah ni bukan dengar, ada kitab. Tu. Hebat beliau. Beliau hebat. Dia mengajar, dia tarik orang supaya mengaji ilmu fardu ain je. Sehingga orang sedar. Pentingnya sebab macam tadi ya, kita kata beramal tak ada ilmu. Nak tak mana amal itu. Akidah tak amal mana ada. Fiqh tak amal mana ada. Tasawuf sama telah lagi lah. Allahu Akbar. Lepas tu dalam kitab Minhajul Abidin. Itu duk baca semua. Mungkin ada ustaz yang mengajar sini kan. Minhajul Abidin. Mana jalan hak Imam Ghazali tunjuk ke kita nak kembali pada Allah. Aqabah yang pertama dia Aqabatul ilmi. Baru pergi kepada Aqabatul taubati. Aqabah taubat duduk nombor 2. Aqabah ilmu mula-mula. Bila kita belajar ilmu baru kita sedar banyaknya dosa aku. Hak ni aku salah buat ya Allah. Hak ni aku salah. Hak ni tak betul. Hak ni dosa rupa punya aku dosa belum ni. Mari
keinsafan, barulah kita boleh bertaubat. Ni nak taubat mana ilmu tak ada. Kita rasa tak ada dosa, padahal dosa berlambak-lambak yang kita tak tahu. Sebab tu aqabah mula-mula nak kembali pada Allah adalah aqabatul ilmi, belajar dulu. Bila kita belajar Allah tak sah mayang rupanya benda ni. Sudah. Allah puasa tak sah benda ni. Sudahlah. Baru tahu. Lepas tu duk belajar sangat. Aku mayang dah, aku puasa dah tinggal dah. Bila belajar Allah padan dah. Rupanya air mayang tak sah benda ni ambil. Rupanya mandi wajib tak betul. Sudah. Tu nak buat mana nak kira. Patutlah marilah keinsafan. Allah banyaknya dosa. Patutlah mari aqabatut taubah, aqabah taubat. Allah ya Allah, dosa banyak aku ya Allah. Sebab belajar ilmu fardu ain ni wajib. Ittifaq ulama, sepakat ulama. Dan orang yang meninggalkan belajar ilmu fardu ain ni tahu tak? Hukum dia zambun kabirun, dosa yang besar. Jumhur ulama, dosa besar. Apa maksud dosa besar? Dosa besar maksudnya tak terhapus dengan sekadar istighfar, tak terhapus dengan kita buat amalan-amalan sunat, tak terhapus dengan sembahyang yang kita buat, tak terhapus, melainkan kena taubah. Itu dosa besar maksudnya. Orang yang meninggalkan kewajipan belajar ialah melakukan dosa zambun kabir, dosa besar, dosa besar. Lepas tu bila kita nak taubah, kita kena taubah. Allah ya Allah, aku taubat daripada dosa aku tak belajar ilmu agama fardu ain ya Allah. Aku kena taubat gitu. Sebab apa dosa besar? Dengan sebab tak tahu ilmu agama fardu ain, banyak benda kita salah dalam hidup kita berkait dengan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup pukul 9. Minta maaf banyak kerana ambil masa agak lama, saya rasa lebih pada setengah jam dah. Lebih pada setengah jam betul lah, lebih masa daripada waktu isyak tadi. Minta maaf banyaklah. Mudah-mudahan tak banyak pun sedikit manfaat yang kita dapat ambil daripada perkongsian pada malam ni. Apa yang baik ialah daripada Allah, yang kurang itu adalah kelemahan di sendiri. Aku qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma 'allimna 'ilma aqdamin wa fahhimna fahma as-sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna 'ilma wa alhiqna bis salihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.